Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zawati binti Zakaria, nombor metrik 028613. Saya dari kumpulan 5 yang terdiri daripada Wan Suryawan Hasim, Sairah binti Abdullah, Mai Kalsum binti Ali, Siti Fatimah binti Ma'amin. Tajuk yang diberi kepada kumpulan kami ialah bincangkan bincangkan bentuk-bentuk injas yang terkandung dalam Al-Quran sebagaimana dibincang oleh para ilmuwan Islam dahulu dan sekarang. Pendahuluannya adalah Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahawa setiap Nabi diutus Allah selalu dibekali mukjizat untuk meyakinkan manusia yang ragu-ragu dan tidak percaya terhadap pesan atau misi yang dibawa oleh Nabi. Mukjizat ini selalu dikaitkan dengan perkembangan dan keahlian masyarakat yang dihadapi tiap-tiap Nabi. Setiap mukjizat bersifat menentang sebaik-baiknya dan secara tegas maupun tidak. Oleh kerana itu, tentangan tersebut harus dimengerti oleh orang-orang yang ditentangnya. Itulah sebabnya jenis mukjizat yang diberikan kepada para Nabi selalu disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang dihadapinya dengan tujuan sebagai pukulan yang mematikan bagi masyarakat yang ditentang tersebut. Sekarang kita lihat pada pengertian injas. Pengertian injas secara etimologi ialah bahawa injas berasal dari kata ajaza yu'ajizu injazan yang artinya melemahkan, membuktikan kelemahan, menetapkan kelemahan atau menjadikan tidak mampu. Apabila ijaz ini berhasil membuktikan kelemahan, maka nampaklah kekuatan mukjizat, sesuatu yang melemahkan. Erti mukjizat pula secara bahasa, mukjizat juga berasal dari kata ajaza yu'ajizu ijazan yang artinya melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Sedangkan secara istilah, mukjizat dapat didefinisikan oleh beberapa ulama, iaitu Ali Al-Sahuni mendefinisikan mukjizat sebagai bukti yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada hamba-Nya untuk memperkuat kebenaran kerasulannya dan kenabiannya. Definisi ini menegaskan bahawa fungsi mukjizat memperkuat posisi Nabi dan Rasul, sehingga tidak seorang pun mampu menghancurkan dan menandingi kedudukannya sebagai Rasul. Dapatlah ditegaskan bahawa mukjizat adalah perkara luar biasa yang dianugerahi Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya sebagai bukti bahawa mereka adalah benar-benar utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bentuk-bentuk injas yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, bentuk injas dari segi bahasa Al-Quran. Orang yang mempelajari gaya bahasa Al-Quran akan menemukan rahsia-rahsia injas bahasa Al-Quran seperti dalam hal-hal berikut. Sistem bunyi indah yang ditimbulkan oleh ketekan huruf-huruf Al-Quran sehingga terdengar keserasian suara harakat, sukun, mat ataupun panjang, gunnah, dengung dan bunyi rima pada hujung-hujung ayat. B. Lafaz-lafaznya memberikan makna secara penuh, sesuai pada tempatnya tanpa dikurangi atau dilebihkan. 2. Bentuk-bentuk injas Al-Quran dalam bidang ilmu pengetahuan. Al-Quran mendorong untuk berfikir dan melakukan penelitian dalam berbagai bidang dengan memberikan petunjuk-petunjuk ilmiah sehingga manusia dapat memahami serta memberi jalan untuk menyingkap rahsia dan semesta alam. Contohnya, dalam bidang pertanian dan penyerbukan tumbuhan, sebagaimana firman Allah yang bermaksud, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. 3. Injaz Al-Quran dalam bidang hukum. Al-Quran banyak mengandung aturan-aturan hukum yang sebahagian besar berupa pokok-pokok hukum secara garis besar. Namun ada pula yang sudah dijelaskan secara detail bagi kepentingan individu, masyarakat maupun negara. Contoh bentuk injaz Al-Quran dalam hukum, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud,
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagai kesimpulannya, Al-Quran adalah kata-kata Allah yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ia juga merupakan mukjizat terbesar bagi Rasulullah dan seluruh umat manusia. Tujuannya adalah untuk manusia berfikir dan mengkaji akan hikmah-hikmah setiap huruf yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di samping itu juga untuk dijadikan sebagai panduan dan pedoman dalam menjalani kehidupan sebagai seorang hamba kepada Allah. Selama 23 tahun proses penurunan Al-Quran adalah untuk menunjukkan ianya benar-benar terkawal daripada penyelewengan. Hal ini adalah menunjukkan kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Sekian, terima kasih.